المسلمين ومؤلف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد يا رب بلغنا نذوره. يا رب صل على محمد يا رب تغشانا بنوره. يا رب صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك. يا رب صل على محمد يا رب واسكننا جنانك. يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك. يا رب صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة. يا رب صل على محمد حطنا بالسعادة. يا رب صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح. يا رب صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي. يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ya Rahman ya Rahim, kami mohon limpahkan ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini ilmu yang beri manfaat kepada kami. Berikanlah kekuatan taufik kepada kami untuk kami laksanakan. Kami amalkan apa yang kami pelajari ya Allah. Kami amalkan apa yang kami ketahui ya Allah. Dan diharap semoga Engkau terimalah setiap ibadah dan kebajikan yang kami buat semasa hidup ini sebagai amal bakti yang Kau ridai ya Allah. Ya Allah, pandulah kami ke jalan yang Kau ridai ya Allah. Mudahkan kami mempelajarinya ya Allah dan mengamalkannya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati pertama sekali kepada barisan ahli jawatan kuasa masjid, itu juga kepada pegawai syarak, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan juga pemimpin-pemimpin setempat, dan juga kepada hadirin hadirat, iaitu kepada sidang jemaah yang sentiasa memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini dengan aktiviti-aktiviti agama. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali lagi kita mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini Allah izinkan saya dan tuan-tuan untuk bertemu. Ini semua dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita balik pada pengajian kita pada sambungan 2 minggu lepas, iaitu muka surat 399. Wahab bin Munabih berkata, tidak ada cara untuk minta hajat, minta suatu keperluan kita kepada Allah Ta'ala seperti cara sembahyang itu. Dan terbukti bahawa bencana-bencana besar yang terhindar dari orang-orang yang dahulu itu hanyalah dengan sembahyang, dan jarang seorang yang ditempa bencana melainkan usaha menghindarkannya, iaitu dengan melalui sembahyang. Ini kata seorang ulama, Wahab bin Munabih berkata, dan ini dah terbukti tuan-tuan, dan ada sandarannya bahawa satu cara untuk kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk menghindarkan kesusahan kita, bala bencana yang ada pada diri kita, itu dengan melalui sembahyang. Dan dalilnya dalam Al-Quran seperti firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kami mencari pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Jadi apa yang dikatakan oleh ulama ini, iaitu cara untuk kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, hajat-hajat kita. Apa yang hajat kita? Hajat dunia, hajat akhirat. Itu caranya ialah dengan melakukan ibadah sembahyang. Sembahyang ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, segala aktiviti kita dalam dunia ini, itu daripada kita jaga pagi, kita bergerak, kita bekerja dan sebagainya sehingga kita tidur balik, ini semua ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mencari nafkah, kita bergaul sama manusia, dan ibadah yang paling pokok sekali ialah sembahyang. Ini yang Allah khususkan untuk kita, bagaimana cara untuk kita berhubung dengan Allah, perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tuan-tuan, kalau setakat kita sembahyang, kita rasakan sembahyang itu suatu kewajipan saja, maka kita akan rasa berat. Bila masuk sembahyang kita rasa berat nak laksanakan, sebab ini satu beban bagi diri kita. Kalau kita anggap sembahyang itu suatu kewajipan yang mesti kita buat, memang kewajipan kita buat, tetapi hendaklah kita tingkatkan bahawa sembahyang itu ialah satu cara untuk kita berterima kasih dengan Allah SWT. Sembahyang itu cara kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang dah menjadikan sembahyang itu bukan setakat satu kewajipan, iaitu sembahyang 5 waktu, bahkan mereka jadikan yang sembahyang yang lain, sembahyang sunat itu suatu keperluan bagi dia, suatu
kebahagiaan bagi diri mereka. Itu sebab mereka boleh semayang dengan semayang-semayang sunat, bukan semayang sunat biasa saja, bahkan berbagai-bagai semayang sunat. Dan semayang ni kita boleh buat, semayang sunat ni kita boleh lakukan, asalkan tidak pada waktu-waktu yang dikatakan makruh tahrim, yang makruh yang bertaraf haram, iaitu lepas semayang subuh sehingga naik matahari, dan juga selepas waktu asar hingga waktu maghrib. Itu pun bukan semua semayang, tuan-tuan. Bukan semua semayang sunat yang tak boleh kita semayang pada waktu yang dikatakan makruh tahrim tadi, iaitu selepas subuh sehingga naik matahari dan selepas asar. Kalau sekarang kita nak semayang tahiyatul masjid, boleh. Kalau kita maksud semayang masjid selepas subuh, waktu belum naik matahari, kita boleh semayang sunat tahiyatul masjid. Dan itu sebab kita ada orang tu sentiasa jadikan hidupnya, masa lapangnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala, cara dia nak berbicara, bercakap, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang kekasih bertemu dengan kekasihnya, bila mereka bertemu dan berbicara, bercakap, macam mana? Orang yang bercinta tuan, kalau bertemu macam mana? Seronok tak? Bercakap macam mana, seronok tak? Oh, tak terasa Oh, itu orang dah pangkat wali-wali yang ni. Macam kita ni, masya-Allah, ni pekat orang awam, orang awam, masya-Allah. Jadi cara terbukti orang yang zaman-zaman dahulu, orang dahulu termasuk nabi-nabi, wali-wali, mereka mencari jalan untuk mereka bermunajat dengan Allah Ta'ala, memohon hajat kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan sembahyang. Dan sudah terbukti mereka dapat pertolongan Allah Ta'ala dengan melakukan ibadah sembahyang. Seperti dalam sejarahnya, Allah berfirman dalam Quran mengenai Nabi Allah Yunus alaihissalam dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, andaikan, falaula annahu, andaikan, annahu, sesungguhnya Nabi itu, iaitu dianya, iaitu Nabi Allah Yunus itu tidak selalu sembahyang, nescaya ia akan tinggal di dalam perut ikan sehingga hari kiamat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud al-musabbihin itu artinya ialah sembahyang. Ini tafsir Al-Quran yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Falaula annahu, kalaulah tidak Nabi Allah Yunus itu sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala, kana minal musabbihin, dikatakan Nabi Allah Yunus berada dalam perut ikan nun itu ialah selama 40 hari. Kalaulah Nabi Allah Yunus tidak bertasbih kepada Allah Ta'ala di dalam perut ikan nun tadi, maka Allah akan tetapkan sampai hari ini, tuan-tuan ni. Sampai hari ini Nabi Allah Yunus ada di dalam perut ikan nun. Jadi dia sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Jadi kata Abdullah bin Abbas, maksud bertasbih itu ialah sembahyang. Sembahyang, maknanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan tuan-tuan ni, ketika Nabi Allah Yunus berada dalam perut ikan nun 40 hari, maka malaikat berkata dengan Allah, Ya Allah, ini suara ni ma'ruf, makna sentiasa kami biasa dengar suara ni, yang bertasbih subhanallah siang malam bertasbih subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini suara yang biasa aku dengar, ya Allah. Maka Allah bagi tahu itulah suara Nabi Allah Yunus dalam perut ikan nun. Sebab kata ulama tuan-tuan ni, kita kena ingat Allah. Kita kena selalu ingat Allah waktu kita senang. Waktu senang kena ingat Allah Ta'ala.
nescaya Allah akan ingat kita waktu kita susah. Jadi Nabi Allah Yunus susah dalam perut ikan nun tasbih kepada Allah Taala, sehingga kan malaikat berkata, ya Allah, ini suara yang biasa kita dengar. Biasa kita dengar. Itu suara Nabi Allah Yunus. Maka Allah selamatkan Nabi Allah Yunus selepas 40 hari, maka terdampar di pantai, dimuntahkan oleh ikan nun. Kata Allah Ta'ala, kalaulah dia tidak bertasbih kepada aku, tak semayang kepada aku, minta tolong kepada aku, nescaya Nabi Allah Yunus berada di dalam perut ikan nun sampai hari ini, sampai hari kiamat. Al-Hasan Basri berkata, berdoa minta kepada Allah dalam keadaan selamat baik. Maksudnya tentang selamat baik ini minta afiat. Selalu orang kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ini minta doa selamat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa, ya Allah, aku minta kepada Engkau kemaafan, minta ampun, wal afiyah, dan minta afiah. Afiah ni tuan-tuan ni banyak maksud, banyak makna. Sihat pun termasuk daripada satu afiat. Negara kita aman ni, aman, tak ada berperang, ini afiat. Masya-Allah. Sebab tuan-tuan dikatakan dari ulama, kalau satu orang tu Allah kurniakan jadi orang Islam, satu orang Islam itu Allah bagi dia afiat. Seorang Islam Allah bagi dia afiat, artinya Allah telah bagi kepada dia kemuncak nikmat dunia dan kemuncak nikmat akhirat. Macam mana seorang Islam bila Allah bagi afiat, orang tu sudah Allah kurniakan kemuncak nikmat dunia dan kemuncak nikmat akhirat. Sebab kemuncak nikmat dunia itu ialah sihat, ialah afiat. Bukan pangkat, bukan bintang, bukan duit, tapi kalau afiat. Dan juga kemuncak nikmat akhirat ialah Islam. Sebab bagi orang Islam, maka dia akan dapat apa yang dia buat dalam dunia kebaikan, maka ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bukan Islam, orang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang itu boleh kebaikan-kebaikan apa yang dibuat dalam dunia ini, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab nikmat kemuncak nikmat satu orang itu bila Allah bagi dia Islam dan juga afiat. Jadi kita juga diminta, kita pun harus minta kepada Allah Taala semasa sihat ini, minta kepada Allah Taala, berdoa kepada Allah Taala, minta dalam keadaan selamat baik, minta keadaan afiat. Maka seorang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan selamat baik, itu berarti berlindung kepada Allah dari turunnya bala. Sehingga bila turunnya bala, ia telah mempunyai sandaran yang kuat. Sebenarnya tuan-tuan, berdoa ni, doa ni maksud doa juga ialah as-salah. As-salah, sembahyang. Dikatakan itu sebab dari segi bahasa, dari segi logah, as-salah huwa doa. Sembahyang itu ialah doa. Sebab dikatakan sini, satu orang itu bila berdoa minta kepada Allah dalam keadaan selamat baik, maka orang yang sembahyang juga artinya orang itu dalam keadaan minta kepada Allah Ta'ala, dia selamat, dia afiat. Maka berarti dia berlindung kepada Allah dari turunnya bala. Sehingga bila turun bala, ia telah mempunyai sandaran yang baik. Itu sebab orang yang kekalkan sembahyang, insya-Allah tuan-tuan ni, orang tu dah ada sandaran, dah ada benteng. Dah ada benteng. Bila turun bala, Allah hindarkan dia daripada bala.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma utiya 'abdun ata'an khairan min an yu'dhana lahu fi rak'ataini yusallihima." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba tidak pernah mendapat pemberian yang lebih baik baginya daripada ia diberi kesempatan taufik hidayat untuk sembahyang 2 rakaat. Masya-Allah. Ini medan kita sedar tuan-tuan, kita faham yang Allah kurniakan kepada kita itu satu kurnia yang paling besar. Tak ada kurnia, tak ada pemberian yang lebih besar daripada pemberian seorang itu bila Allah izinkan dia. Allah izinkan dia, bukan dia boleh berdiri tegak 2 rakaat. Bukan banyak, sembahyang 2 rakaat saja. Bila Allah izinkan orang itu boleh berdiri sembahyang sunat 2 rakaat, maka itu satu pemberian yang paling besar yang Allah bagi pada diri seorang itu. Ada kita rasa selama ni tak? Ada kita rasa tak kita boleh sembahyang sunat lah, mungkin tahajud lah, alah tahajud 2 rakaat aja. Ada kita rasa bahawa itu satu kurnia yang tak ada kurnia yang besar yang Allah bagi kepada kita. Bukan harta, bukan pangkat, bukan wang ringgit. Masya Allah. Sehingga Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan tuan-tuan, kita tak dapat sembahyang 2 rakaat. Itu satu pemberian yang Allah bagi kepada kita. Ini kata apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pemberian yang lebih besar Allah bagi kepada seorang hamba itu sekiranya Allah izinkan orang itu boleh dirikan sembahyang 2 rakaat. Muhammad bin Sirin berkata, andaikan saya disuruh pilih antara sembahyang 2 rakaat dengan syurga, nescaya aku pilih sembahyang 2 rakaat. Sebab dengan sembahyang 2 rakaat itu tercapai redha Allah, sedang dalam syurga hanya kepuasan hawa nafsuku. Ini pandangan wali-wali tuan-tuan ni, masya-Allah. Kalau kita macam mana tuan-tuan ni, masya-Allah. Dia kata, Muhammad bin Sirin berkata, andai kata disuruh pilih, Allah bagi 2 pilihan, satu je pilih, sembahyang 2 rakaat atau syurga. Kalau kita macam mana tuan-tuan? Sembahyang 2 rakaat syurga. Nak syurga lah tuan-tuan ni. Nak syurga. Ini orang-orang khawas, wali-wali Allah, orang pilihan Allah Ta'ala khusus. Mereka pandangan jauh. Dia kata kalau aku pilih syurga, itu untuk kepuasan aku. Tapi kalau aku sembahyang 2 rakaat, itu untuk kepuasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku lebih reda untuk mencari kepuasan Allah daripada kepuasan untuk diri aku sendiri. Masya Allah. Ini orang yang dah sampai marifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika Allah menjadikan langit, maka diisi dengan para malaikat. Sebelum jadikan malaikat, Allah jadikan langit, 7 petala langit, 7 petala bumi. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Sebab Allah mendidik kita manusia ni, tuan-tuan ni. Allah mendidik manusia ni yang rasakan mereka tu hebat. Allah tak boleh bangkitkan mereka dalam syurga. Allah tak boleh bangkitkan ketika dia dah mati. Sebab kita kena balik kepada keyakinan kepada Allah Ta'ala. Dalam Quran Allah sebut macam-macam misalan, tamsilan untuk memberi penangan kepada kita bahawa kita ni akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita percaya kepada hari kebangkitan, tapi keyakinan kita kepada hari dibangkitkan semula tu berapa persen? Sama tak kita yakin bahawa kita akan mati? Yakin tak kita akan mati? Yakin? Dan macam mana pula kita yakin tak tidak bahawa kita akan bangkit kali kedua setelah kita mati, dibangkit oleh Allah Ta'ala? Persennya sama-sama tak? Tak sama tuan-tuan. Tak sama. Tak sama. Sebab pentingnya kepada rukun iman yang kelima, iaitu percaya kepada hari kiamat. Allah beri perbandingan macam-macam Al-Quran bahawa manusia ini akan dibangkitkan semula.
tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, bagaimana kau boleh menghidupkan orang mati, orang sudah hancur, macam mana kau boleh hidupkan semula? Maka Allah berkata, ya Ibrahim, kau tak yakin? Ya Allah, aku nak tetapkan hati aku. Kemudian Allah perintahkan dia supaya dia mengambil beberapa ekor burung. Kata ulama, ada 3-4 jenis burung yang berlain-lain warna. Ada merpati warna putih, gagak warna hitam, kemudian apa nama, burung merak, maka dihancurkan, disembelih, pegang kepala 3 ekor burung tadi, dan badannya dihancurkan, cincang lumat-lumat dengan bulu, dengan kaki. Kemudian Allah perintahkan supaya buat 3 kepal dan ditaruh atas 3 bukit. Maka Allah perintahkan Ibrahim, panggil, hai merpati, hai gagak, hai merak, datang kemari dengan izin Allah Ta'ala. Maka dibuat Nabi Ibrahim. Maka semua ni datang kemari, semua bercantum, bergerak di atas udara, daging-daging tadi, maka semua datang, tapi tak ada kepala. Nabi Ibrahim ambil kepala merak, taruh dekat pada badan gagak, dia tak nak, sebab bukan badan dia, betul. Maka dia letakkan kena pada tiap-tiap tu, maka baru hidup semua dia. Masya Allah. Begitu Allah beri keyakinan. Itu juga tentang Nabi apa ni? Apa dengan Nabi tu? Dah lupa tuan-tuan, dengan kedai dia. Dengan kedai sama juga, macam-macam. Bahkan dalam Quran Allah kata, bagaimana Allah turunkan hujan. Ini kita pandangan masa sekarang pun kita dapat rasakan. Macam orang perempuan, ibu-ibu tanam pokok bunga, betul. Bukan main cantik, taruh benih, kemudian campur sikit-sikit, betul. Taruh baja. Boleh tahan lama tak kakak? Awak taruh baja tu setahun ni, tak sampai setahun, betul. Dia layu, mati. Masya Allah. Begitulah Allah hidupkan manusia. Dan macam-macam lagi tuan-tuan. Hebat. Awak tengok sawah, dah kering, ikan betuk tak ada, ikan sepat tak ada, betul. Dah bengkah tanah-tanah. Bila datang hujan, musim hujan, apa dia? Sawah tu dah bergenang semua. Mana datang itu? Betuk. Masya Allah. Jadi begitulah Allah nak jadikan kepada kita apa nama, supaya keyakinan kita kepada bangkit semula setelah kita mati. Baik, ketika Allah menjadikan langit, maka diisi dengan malaikat dan menyuruh mereka beribadat sembahyang tiada hentinya, walaupun sesaat pun. Dan pada tiap langit ada cara ibadat sendiri-sendiri. Ada yang hanya berdiri hingga hari kiamat, dan ada yang rukuk hingga selama-lamanya, dan ada yang sujud, dan ada yang merendahkan sayapnya kerana kehebatan Allah. Dan ahli illiyin dan ahli arash selalu tegak tawaf mengelilingi arash sambil bertasbih dan bertahmid serta membaca istighfar untuk penduduk bumi. Kemudian Allah menghimpunkan semua cara ibadat itu dalam satu sembahyang sebagai kurnia bagi kaum mukminin, supaya mendapat bagian dalam semua peribadatan ahli langit. Dan ditambahkan lagi mereka membaca Al-Quran untuk dibacakan dan pelajaran mereka. Ini sembahyang yang kita sekarang ni ada, tuan-tuan. Yang kita sembahyang pada hari ini tak berapa minit, sembahyang isyak tadi kita berdiri, rukuk, iktidal, sujud dan sebagainya, dan juga dalamnya kita baca tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Ini semua ialah ibadah para malaikat. Ketika Allah jadikan langit, dan Allah isikan para malaikat. Dan malaikat ni ada tugas, masing-masing ada tugas yang tersendiri. Yang berdiri selama-lamanya. Yang rokok selama-lamanya. Yang sujud selama-lamanya. Yang baca tasbih
cuma baca tasbih selama-lamanya, masya-Allah. Sehingga hari kiamat. Dan ada malaikat, ada yang tawaf, ada yang bertasbih dan sebagainya. Maka Allah jadikan perbuatan-perbuatan malaikat tadi semuanya dikumpulkan untuk dijadikan sembahyang orang beriman, orang mukmin, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tasbih, dengan tahmid. Kemudian untuk khusus umat Nabi Muhammad ada lagi tambahan, itu membaca Al-Quran dalam sembahyang. Malaikat dapat. Malaikat yang berdiri, yang rokok, yang sujud. Yang sujud tidak boleh rokok. Yang baca tasbih tak boleh tahmid. Tapi kita, tuan-tuan, Allah jadikan sembahyang yang kita ada pada hari ini, yang kita lakukan ialah suatu ibadah yang Allah telah atur untuk para malaikat. Setiap malaikat mempunyai tugas yang tentu, tapi digabungkan untuk menjadi satu ibadat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Hebat, tuan-tuan, sembahyang yang ada pada kita, suatu cara untuk kita melahirkan rasa ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menuntut kepada manusia supaya mensyukuri nikmatnya dan mensyukuri nikmat-nikmat kerana dapat menegakkan sembahyang dengan sempurna syarat rukun dan khusyuknya. Tapi tuan-tuan, puan-puan, Allah jadikan sembahyang kita ini suatu ibadat yang patut kita jaga betul-betul, kita pelajari betul-betul, kita simak betul-betul bagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena pelajari tentang apa ni, syariat-syariatnya, bacaan-bacaannya. Bukan setakat itu, kita kena dengan khusyuk, keikhlasan, supaya sembahyang kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menuntut pada manusia supaya mensyukuri nikmatnya, nikmat sembahyang tadi, dan mensyukuri nikmat kerana dapat menegakkan sembahyang dengan sempurna, dengan sempurna syarat. Ada syarat-syarat nak sembahyang tadi, kita kena sempurnakan syarat dulu. Lepas dah sempurna syarat, baru kita masuk dalam rukun sembahyang. Kemudian dalam sembahyang tadi kita kena ada khusyuk, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang percaya kepada yang gaib dan menegakkan sembahyang dan rezeki pemberian kami, mereka membelanjakan. Ini Allah suruh kepada kita untuk beriman kepada benda yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini benda yang di dalam, benda yang pokok dalam keyakinan kita. Maka kita lahirkan keimanan tadi dengan mendirikan salat. Kemudian orang beriman yang mendirikan salat juga, iaitu mereka menafkahkan harta pemberian yang Allah bagi kepada mereka. Baik. Pengarang kitab ini mengulas aqimus salata, iaitu perkataan ayat wa yuqimunas salat, alladzina yu'minuna bil ghaibi, iaitu orang yang beriman dengan yang gaib, wa yuqimunas salat, iaitu perkataan aqimus salat. Maksud perintah Allah Taala wa yuqimunas salat ataupun aqimus salat, maksudnya tegakkan sembahyang. Wal muqiminas salat, dan mereka yang menegakkan sembahyang. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyebut tentang sembahyang saja, melainkan dengan perintah menegakkan sembahyang, yakni mengerjakan dengan sempurna syarat rukuk dan khusyuknya. Tak ada dalam Quran mengatakan as-salah, tak ada. Tetapi mesti dahulukan
alladzina yuqimuna as-salah. Aqimus salah wa atuz zakah. Mesti dulukan dengan aqimus salah, tegakkan sembahyang, dirikan sembahyang. Makna dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu pengetahuan. Dan Allah telah mengancam orang yang mengerjakan sembahyang yang tidak sempurna. Dalam Quran juga Allah mengancam kepada orang yang sembahyang mereka tidak sempurna. Bukan kita boleh sembahyang saja tuan-tuan ni. Mesti sembahyang kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh ta'zim. Sebagaimana kita tahu tuan-tuan, firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maksudnya firman Allah Ta'ala, maka ancaman dengan neraka wil terhadap orang yang sembahyang yang mana melalaikan tujuan isi sembahyang. Ni semua kita dah faham lah, selalu dibincangkan. Fawailul lil musallin, ini peringatan kepada orang sembahyang. Mana neraka wil bagi orang sembahyang yang alladzina hum an salatihim sahun, di dalam sembahyang itu mereka sahun. Sahun ni banyak pengertian tuan. Antara lain kata ulama, iaitu orang yang dalam sembahyang ni dia lalai dan lupa. Dia tak ingat rukun sembahyang dia ingat yang lain-lain. Itu sahun. Jadi ini ancaman Allah SWT kepada orang yang sembahyang. Ada orang kata kalau sembahyang masuk neraka wil, lebih baik tak sembahyang. Wah, berat tuan-tuan ni. Kalau sembahyang masuk neraka wil, lebih baik tak sembahyang. Oh, kalau tak sembahyang lagi berat tuan-tuan ni. Firman Allah Ta'ala apa dia? Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang siapa yang meninggalkan satu sembahyang dengan sengaja, maka nyata kafirnya, jelas kafirnya. Masya-Allah. Ini kebanyak mazhab imam 4 mazhab mazhab imam yang 4 mengatakan, diambil zahir hadis ini, siapa yang tinggalkan sembahyang dengan sengaja, dengan apa? Malas, baju kotor dan sebagainya, tak ada masa nak sembahyang, banyak kerja, satu sembahyang saja tinggal dengan sengaja, jelas nyata telah kafir. Cuma imam kita Syafi'i saja tuan-tuan ni. Imam Syafi'i kita mengatakan orang tu masih lagi belum kafir lagi, masih Islam lagi. Tapi siapa yang tinggalkan sembahyang dengan sengaja, kata Imam Syafi'i, dia termasuk dalam golongan orang yang berdosa besar, selagi dia mengaku bahawa sembahyang itu wajib, sembahyang itu fardu. Aku mengaku sembahyang itu wajib, tapi aku malas, nantilah dah tua baru nak sembahyang, maka hukumnya tidak kafir, cuma berdosa besar. Berdosa besar. Dan wil ni tuan-tuan ni banyak dalam Quran cerita wil. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Termasuk fawailul lil, ini Quran, fawailul lil musallin. Wil ini itu suatu kawah, dalam api neraka jahanam. Dalam neraka jahanam ni neraka yang ketujuh tuan-tuan. Neraka ni ada 7 tingkat. 7 yang bawah sekali. 1, peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuan-tuan, yang atas ini neraka jahanam ni itu tempat orang-orang yang beriman mati dengan membawa dosa-dosa yang besar, tapi masih ada iman lagi. Ini untuk orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar, mati tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka orang tu akan dimasukkan dalam neraka jahanam.
Panas neraka Jahanam kalau satu. Yang keenam tuan-tuan, tingkat yang keenam, tingkat neraka Jahanam ni untuk orang Islam. Tapi akhirnya tuan-tuan, neraka Jahanam ni kosong. Akhir sekali dah lama, dah habis tempoh. Sebab ada iman, dia tak kekal dalam neraka, semuanya masuk syurga. Panas neraka yang keenam 70 kali daripada tingkat 7. Tingkat 5 panasnya 70 kali ganda daripada tingkat 6. Masya-Allah. Kalau yang bawah macam mana? Kali 70 kali 70 kali 70 kali 70. Masya-Allah. Jadi whale ni tuan-tuan, iaitu satu telaga dalam neraka Jahanam. Dalam neraka Jahanam. Kawah. Dalam neraka whale ni ialah dalamnya, iaitu kalau kita baling satu objek di atas mulut whale tadi, jatuh ke dasarnya ialah 70 tahun. Siapa umur 70 tahun? Whale. Fawailul musallin. Wailul lil mutaffifin. Bila kata whale tu, neraka whale. Satu ketika Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat di Madinah, maka semua dengar satu dentuman yang kuat. Maka Nabi kata, semua kamu dengar tak bunyi kuat ni? Maka pada sahabat, ya Rasulullah, kami dengar. Itulah dalam neraka whale 70 tahun dulu dibalingkan. Sekarang hari ni 70 tahun dah tiba bawah. Dan neraka Jahanam sendiri minta berlindung dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan kau dari panasnya neraka whale. Macam mana kalau Masya Allah, neraka Jahanam sendiri minta berlindung dengan Allah dari panasnya neraka whale. Jadi tuan-tuan ni, marilah sama-sama kita tingkatkan semayang kita, kita perbaiki semayang kita, kita betulkan semayang kita supaya kita selamat daripada apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, supaya dapat dimengerti bahawa banyak orang yang semayang tetapi yang menegakkan semayang benar-benar sedikit, yang melakukan semayang dengan khusyuk dan sempurna rukuk dan sujudnya. Mari sama-sama kita ambil iktibar tuan ni. Orang semayang ramai yang semayang, tetapi yang menegakkan semayang, yang menjaga semayang tentang dia punya rukuk dia, i'tidal, sujud dan sebagainya, bacaan-bacaan dalam semayang. Tetapi orang yang betul-betul melakukan semayang dengan khusyuk, sempurna rukuk dan sujudnya dengan tamak nina, itu sedikit. Dah masuk waktu. Sama sikit lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minkum man yusalli as-salata fala yuktabu lahu min salati illa thuluthuha aw rubu'uha aw khumusuha aw sudusuha hatta dzakara ushuruha." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada di antara kamu orang yang semayang, maka tidak tercatat untuknya kecuali sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya, atau seperenamnya, sehingga menyebut sepersepuluhnya, yakni tidak tercatat diterima kecuali yang ia sadar terhadap semayangnya. Adapun yang lupa, maka tidak dicatat baginya. Ni
tentang orang sembahyang tuan-tuan ni. Dia punya markah tiap-tiap orang lain. Sepanjang sembahyang tadi Allah kira semasa dia ingat dalam sedar dia tu sedang sembahyang menghadap kepada Allah Taala, maka Allah bagi dia markah sembahyang. Ada orang dapat Nabi mulakan dengan apa dia? 1/3. 1/3. Ila sulusuha. 1/3 banyak tak kakak? Oh, 33%, betul? Kalau 1/4 cukup. 1/3 banyak lah, betul? Betul? Kalau 1/2 50% betul. 1/3 33%. Ada 1/10 10% saja. Maka kita nilai sembahyang kita tuan ni sebab kita cuba ikhtiar supaya sembahyang yang kita lakukan ini daripada awal hingga akhir supaya dapat khusyuk. Kita sadar apa yang kita baca, rakaat yang keberapa, bacaan yang betul. Kita usahakan bagaimana kita dapat sembahyang mencapai sembahyang para wali-wali Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Taala. Sikit sebanyak daripada apa yang kita baca ini mudah-mudahan akan mendorong kepada kita untuk membaiki ibadat solat kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita menutup pengajian kita dengan kita membaca selawat dan doa penutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.